2014 bacaan kali yang kedua. Silakan Mak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam sejahtera. Datuk Yang Ketua, saya mohon mencadangkan seperang undang-undang bertajuk suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2014 dan bagi memperuntukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibaca bagi kali yang kedua. Teruskan Mak Menteri. Datuk Yang Ketua, izinkan saya membentangkan bajet 2014 dalam Dewan Yang Mulia ini untuk meneruskan komitmen kerajaan dalam memastikan negara terus berkembang maju dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Bajet 2014 digubal dengan terperinci dan komprehensif dengan mengambil kira senario ekonomi semasa dan mengadakan konsultasi dengan pelbagai pihak dan kumpulan masyarakat. Datuk Yang Ketua, Pertumbuhan Ekonomi Negara atau KDNK bagi tempoh suku ketiga 2013 mencatatkan kadar 5% yang didorong terutamanya oleh pengukuhan aktiviti ekonomi domestik meskipun dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan KDNK dijangka berkembang kukuh pada kadar 4.5% hingga 5%. Pendapatan per kapita dijangka meningkat kepada RM32,000 pada tahun 2013 berbanding RM25,000 pada tahun 2009. Bagi tahun 2014 pula, berdasarkan prospek ekonomi global yang dijangka lebih baik, pertumbuhan KDNK diunjurkan berkembang lebih kukuh pada kadar 5 hingga 5.5%. Dari segi kedudukan proses menjalankan perniagaan, negara telah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan di mana Bank Dunia melalui laporan Doing Business 2014 telah memberi penilaian dan kedudukan yang lebih tinggi di tangga ke-6 berbanding tangga ke-12 pada tahun 2013. Kedudukan ini menunjukkan kerajaan komited meningkat dan menambah baik pengurusan serta tadbir urus sistem penyampaian dengan lebih efisien dan telus. Selain itu, pada November 2013, Agensi Penarafan Antarabangsa Moody's juga telah menaik taraf kedudukan prospek penarafan hutang kerajaan daripada kedudukan stabil kepada positif. Ini menunjukkan kedudukan ekonomi dan kewangan negara bertambah kukuh. Bajet 2014 akan menyediakan peruntukan sebanyak RM294.2 bilion bagi melaksanakan semua langkah program dan projek pembangunan. Daripada jumlah tersebut, RM217.7 bilion adalah bagi perbelanjaan mengurus dan RM46.5 bilion bagi peruntukan pembangunan. Di bawah peruntukan mengurus, sejumlah RM63.6 bilion adalah bagi emolumen dan RM36.6 bilion disediakan bagi perkhidmatan dan bekalan, manakala RM114.5 bilion diperuntukkan kepada pemberian dan kenaan bayaran tetap. Sejumlah RM1.4 bilion disediakan untuk pembelian aset dan baki RM1.5 bilion untuk perbelanjaan lain. Bagi peruntukan pembangunan pula, sejumlah RM26 bilion disediakan bagi sektor ekonomi, RM10.5 bilion bagi sektor sosial, RM3.9 bilion diperuntukkan bagi pembangunan sektor keselamatan, RM1.1 bilion bagi pentadbiran am dan RM2 bilion untuk simpanan luar jangka. Dari segi kutipan hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2014, jumlahnya dianggarkan RM224.1 bilion. Dengan mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisit Kerajaan Persekutuan akan terus berkurangan kepada 3.5% daripada KDNK bagi tahun 2014 berbanding 4% pada tahun 2013. Ini menunjukkan kerajaan komited untuk terus mengurangkan defisit fiskal ke paras lebih rendah dan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan negara. Bajet 2014 digubal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus berkembang kukuh dan pengurangan defisit fiskal negara dengan matlamat keseluruhannya memakmur negara dan mensejahtera rakyat. Memenuhi maksud ini, bajet 2014 dirangka bertemakan memperteguh ketahanan ekonomi, memperkasa transformasi dan melaksana janji dengan menggariskan 5 teras utama
Pertama, merancang aktiviti ekonomi. Kedua, mengukuh pengurusan fiskal. Ketiga, mengunggul modal insan. Keempat, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar. Dan kelima, mensejahtera kehidupan rakyat. Teras pertama, merancang aktiviti ekonomi. Kerajaan akan terus menyediakan persekitaran yang mesra dan kondusif bagi melonjak pelaburan domestik dan asing. Pada masa ini, sumbangan pelaburan swasta kepada KDNK mencatat 16.7% dan jangka meningkat pada 17.9% pada tahun hadapan. Bagi pelaburan awam, nilai pelaburan dianggarkan mencecah sebanyak 106 bilion ringgit yang bertujuan membiayai projek pembangunan berstrategik dan berimpak tinggi termasuk pembinaan lebuh raya Pantai Timur dari Banting ke Taiping, pembinaan landasan kereta api berkembar Ipoh ke Padang Besar, projek lebuh raya Pen Borneo serta pembinaan projek perumahan rakyat, sekolah dan hospital di seluruh negara. Di samping itu, dalam bidang minyak dan gas, antara projek yang akan dilaksanakan oleh Petronas merangkumi projek amonia urea Sabah atau Samur di Sipitang, projek pembangunan bersepadu pengeluaran gas dan minyak di Kababangan dan projek loji regasifikasi di Lahad Datu Sabah serta projek rapid di Pengerang Johor yang merupakan pelaburan terbesar di Malaysia. Kerajaan juga akan terus mengalakkan pelaburan di 5 wilayah koridor ekonomi dengan menyediakan infrastruktur asas serta melaksanakan projek yang berimpak tinggi dengan peruntukan sebanyak 1.6 bilion ringgit pada tahun 2014. Datuk Yang di-Pertua, sumbangan sektor perkhidmatan telah meningkat kepada 55% pada tahun 2013 berbanding 49.3% tahun 2000. Bagi terus menggalakkan pertumbuhan sektor ini, kerajaan akan memperkenalkan Pelan Induk Sektor Perkhidmatan pada tahun 2014. Ia akan menggariskan langkah dan strategi serta mengenalpasti subsektor yang berpotensi untuk dimajukan. Di samping itu, kerajaan juga akan merangka Pelan Induk Sektor Logistik bagi menyediakan hala tuju pembangunan infrastruktur logistik, meningkatkan potensi pasaran ekspor dan rantaian bekalan serta menyemak semula peraturan dan undang-undang yang berkaitan. Selain itu, Bank Pembangunan Malaysia Berhad akan memperuntukkan 3 bilion ringgit bagi dana pembangunan maritime secara pinjaman mudah sebagai asas pembiayaan untuk menggalakkan perkembangan industri perkapalan dan aktiviti sokongan berkaitan maritime. Untuk terus menggalakkan industri penerbangan negara dan pengendalian sistem kargo, kerajaan akan mengubal dasar penerbangan nasional yang akan menggariskan langkah-langkah bagi mengukuh ekosistem dan rantaian perkhidmatan industri penerbangan. Selain itu, sebuah pusat pengurusan trafik udara baru dengan kos banyak 700 juta ringgit akan dibina di KLIA yang dijangka dapat meningkatkan pergerakan trafik udara daripada 68 pada 108 pergerakan setiap jam melalui 3 landasan. Kerajaan juga akan menaik taraf beberapa lapangan terbang termasuk di Kota Kinabalu, Sandakan, Miri, Sibu dan juga Mukah dengan peruntukan sebanyak 312 juta ringgit. Di samping itu, terminal penumpang di lapangan terbang antarabangsa Langkawi dan lapangan terbang Kuantan akan dinaik taraf. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan telah mengisytiharkan tahun 2014 sebagai tahun melawat Malaysia. Sebagai itu, kerajaan mencadangkan sejumlah 1.2 bilion ringgit diperuntukkan pada tahun 2013 dan 2014 bagi perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang meliputi program promosi dan periklanan. Seterusnya, tahun 2015 diisytiharkan sebagai Year of Festival dengan penganjuran dan pameran pelbagai program budaya dan perayaan di negara ini. Bagi terus menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan, kerajaan akan meneruskan galakan pelaburan terutamanya bagi hotel baru bertaraf 4 dan 5 bintang. Untuk itu, kerajaan mencadangkan tempoh permohonan galakan taraf perintis dan allowance cukai pelaburan dilanjutkan selama 3 tahun lagi sehingga 31 Disember 2016. Selain itu, di bawah Bank Pembangunan Malaysia Berhad, sejumlah 2 bilion ringgit akan diperuntukkan di bawah tabung khas infrastruktur pelancongan. Tabung ini boleh digunakan oleh penyedia perkhidmatan untuk membiayai kos pembinaan infrastruktur seperti hotel, pusat peranginan,
taman tema serta pembelian dan penggantian peralatan yang berkaitan dengan sektor pelancongan. Datuk Yang Dipertua, untuk meningkatkan lagi liputan internet di bandar-bandar utama, fasa kedua projek High Speed Broadband akan dilaksanakan dengan kerjasama pihak swasta yang melibatkan kos pelaburan sebanyak 1.8 bilion ringgit. Inisiatif ini dijangka memberi liputan tambahan dan kemudahan kepada masyarakat dengan kelajuan internet yang dijangka mampu mencapai 10 megabit sesaat. Selain itu, 1,000 menara pemancar telekomunikasi akan dibina dalam tempoh 3 tahun dengan pelaburan sebanyak 1.5 bilion ringgit untuk meningkatkan liputan internet di kawasan luar bandar. Bagi meningkatkan capaian internet di Sabah dan Sarawak, kabel dasar laut yang baru akan dipasang dalam tempoh 3 tahun dengan kos 850 juta ringgit. Semua pelaburan ini akan menggunakan tabung pemberian perkhidmatan sejagat di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Bagi memastikan operasi pasaran kewangan yang lebih cekap, rangka kerja perundangan yang jelas dan komprehensif perlu dilaksanakan. Untuk ini, Bank Negara akan menyediakan Akta Penyelesaian atau Netting Act bagi memelihara hak penguatkuasaan close out netting di bawah kontrak kewangan. Ini bertujuan bagi mengurangkan risiko kredit dan menggalakkan pasaran derivatif dan seterusnya dapat membantu mengurangkan risiko sistemik pasaran kewangan negara serta merendahkan kos menjalankan perniagaan. Di samping itu, kerajaan akan mempromosi negara sebagai pasaran tanggungjawab sosial atau Socially Responsible Investment (SRI). Antara langkah yang akan dilaksanakan termasuk menyediakan rangka kerja sukuk pelaburan tanggungjawab sosial atau sukuk SRI untuk membiayai pelbagai inisiatif pelaburan yang mapan dan bertanggungjawab. Selain itu, Indeks Persekitaran Sosial dan Tabik Urus atau dikenali sebagai Indeks ESG turut akan diperkenalkan untuk meningkatkan profil syarikat tersenarai yang mempunyai amalan tanggungjawab sosial yang tinggi. Kerajaan akan menubuhkan dana SRI bagi dilaburkan dalam syarikat tersenarai yang menunjukkan prestasi tinggi dalam indeks ESG. Kerajaan akan menambah baik skim persaraan satu Malaysia dengan sumbangan kerajaan ditingkatkan daripada 5% pada 10%, iaitu peningkatan daripada jumlah maksimum RM60,000 setahun kepada RM120 setahun. Peningkatan ini berkuasa mulai 1 Januari 2014 sehingga akhir tahun 2017 dan dijangka dapat menarik penyertaan 30,000 pencarum baru. Selain itu, untuk menggalakkan simpanan tambahan melalui skim persaraan swasta atau PRS di kalangan golongan muda, kerajaan mencadangkan pemberian insentif RM500 secara one-off kepada pencarum yang menyertai skim PRS dengan pelaburan minimum terkumpul RM1,000 dalam tempoh setahun. Insentif ini terbuka kepada individu berumur antara 20 hingga 30 tahun yang akan dilaksanakan bermula 1 Januari 2014. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM6 bilion untuk pelaksanaan program pertanian. Antara inisiatif utama adalah termasuk penubuhan Food and Agro Council for Export atau FACE yang bertindak sebagai pemudah cara untuk meningkatkan ekspor produk pertanian tempatan, memperkukuhkan peranan farma melalui konsep dari ladang ke pasaran ekspor dan menambah bilangan pasar tani, pasar ikan, karavan tani serta memperluas gerai buah-buahan segar di seluruh negara. Selanjutnya, kerajaan akan memperuntukkan RM2.4 bilion bagi meneruskan bantuan subsidi dan insentif yang merangkumi subsidi baja, benih, harga padi, insentif pengeluaran dan peningkatan hasil padi, subsidi harga beras serta insentif hasil tangkapan nelayan. Datuk Yang Dipertua, kerajaan komited dalam memastikan pembangunan usahawan atau entrepreneur sebagai sumber utama menjana pertumbuhan ekonomi negara. Justru bagi membangun ekosistem yang lebih kondusif dan terus merancang aktiviti berkaitan entrepreneur, National Entrepreneur Development Initiative serta Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia atau Malaysian Global Innovation and Creativity Centre, ringkasnya MAGIC, akan ditubuhkan. Ia bertujuan sebagai pusat sehenti
bagi memberi penekanan kepada aktiviti penjanaan idea, pembiayaan serta latihan dan modul entrepreneur. Selanjutnya, bagi pendedahan keusahawanan kepada golongan muda, program One Malaysia Entrepreneurs atau One MAP akan dipergiatkan dengan sasaran seramai 5,000 entrepreneur muda akan dilatih setiap tahun. Selain itu, tabung usahawan Siswazah berjumlah 50 juta ringgit di bawah SME Bank akan disediakan terutama kepada golongan Siswazah yang berminat menceburi bidang keusahawanan. Dana ini akan menyediakan pinjaman mudah sehingga RM500,000 dengan kadar faedah 4%. Kerajaan komited untuk memastikan sumbangan sektor PKS mencapai 40% kepada KDNK pada tahun 2020. Bagi meningkatkan inovasi dan produktiviti PKS, kerajaan mencadangkan peruntukan pakej bersepadu sebanyak RM120 juta yang merangkumi dana pinjaman untuk membiayai program mekanisasi dan automasi serta program peningkatan kapasiti PKS. Datuk Yang Dipertua, bagi menggalakkan pematuhan ke atas dasar gaji minimum, di samping mengurangkan kesan keuangan kepada majikan PKS, Koperasi Pertubuhan dan Persatuan, kerajaan mencadangkan supaya bayaran pembebasan gaji yang ditanggung oleh majikan bagi tempoh 1 Januari 2014 sehingga 31 Disember 2014 diberi potongan cukai tambahan. Seterusnya, bagi membantu peniaga pasar malam, skim usahawan pasar malam akan diperkenalkan dengan dana sebanyak RM100 juta di bawah pengendalian Bank Simpanan Nasional. Skim pinjaman mudah ini akan mengenakan kadar faedah 4% dengan pinjaman maksimum sehingga RM30,000. Kemudian ini bertujuan menampung kos perniagaan seperti modal pusingan, sewaan tapak, bahan mentah dan kelengkapan perniagaan. Teras kedua, mengukuh pengurusan fiskal. Bagi meneruskan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan, plan transformasi akan dilaksanakan di setiap kementerian dengan menyusun semula organisasi supaya lebih relevan dengan perkembangan semasa. Kerajaan memandang serius mengenai isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2012. Sebagai itu, satu jawatankuasa khas telah diwujudkan yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara bagi menyiasat serta mengambil tindakan tegas ke atas salah laku penjawat awam. Sebagai langkah penambahbaikan, kerajaan akan menubuhkan unit pengurusan integriti yang dianggoti oleh SPRM di setiap kementerian bagi meningkatkan pematuhan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Untuk menambah baik pengurusan belanjawan secara berhemah, sistem Outcome Based Budgeting atau OBB akan dilaksanakan secara pilot project di 3 kementerian, iaitu Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Seterusnya, melalui penubuhan jawatankuasa dasar fiskal negara, kerajaan komited untuk memastikan kedudukan kewangan kerajaan terus kukuh dan kemampanan fiskal serta kestabilan makroekonomi bagi jangka panjang. Kerajaan akan memastikan paras hutang kekal di tahap yang rendah, tidak melebihi 55% dari KDNK. Di samping itu, kerajaan akan membuat pengauditan ke atas projek yang melebihi RM100 juta semasa pelaksanaan projek tersebut. Bagi memudahkan pembayar cukai yang berpendapatan pengajian di mana potongan cukai bulanan atau PCB dilakukan, adalah dicadangkan supaya pembayar cukai tidak perlu mengemukakan borang nyata cukai pendapatan kepada lembaga hasil dalam negeri sekiranya berpuas hati bahawa PCB adalah dianggap cukai muktamad. Cadangan ini akan berkuasa mulai tahun tafsiran 2014. Untuk memastikan sistem subsidi yang bersasar, kerajaan akan menstruktur semula kaedah pemberian subsidi secara berperingkat. Ini adalah untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak sahaja patut menikmatinya. Di samping itu, bagi mengelakkan tiada pertindihan dan keciciran pemberian bantuan kepada golongan sasar, kerajaan akan mewujudkan satu sistem pangkalan data yang komprehensif, termasuk mengintegrasi data e-kasih, data penerima bantuan kebajikan dan penerima BRIM. Kerajaan mendapati cukai jualan dan cukai perkhidmatan semasa mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu di kesan cukai berganda ke atas pengguna, ketiadaan pelepasan cukai ke atas barang yang dieksport,
dan isu pindahan harga atau transfer pricing. Kelemahan ini akhirnya merugikan rakyat sebagai pengguna dan pihak kerajaan. Oleh demikian, satu sistem pencukai menyeluruh dan saksama perlu dilaksanakan bagi memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia. Sebelum itu, kerajaan mencadangkan cukai jualan dan cukai perkhidmatan atau sales tax and service tax dimansuhkan dan digantikan dengan satu cukai saja, iaitu cukai barang dan perkhidmatan atau goods and service tax atau GST. Dalam arti kata lain, pengguna hanya perlu membayar satu kali cukai saja. Perlu ditegaskan, GST bukanlah cukai tambahan baru. Cadangan model GST yang akan dilaksanakan di Malaysia seperti berikut. Pertama, GST akan berkuat kuasa mulai 1 April 2015. Kadar GST yang ditetapkan adalah hanya sebanyak 6%. Kadar GST ini merupakan yang terendah di kalangan negara ASEAN. Kedua, GST akan dikenakan kepada barangan GST tidak akan dikenakan kepada barangan makanan asas, terutama beras, gula, garam, tepung, minyak masak, kacang, dal, rempah ratus, ikan masin, cencaluk, budu, sekalipun belacan. Ketiga, bekalan air paip dan 200 unit pertama elektrik sebulan bagi pengguna domestik tidak dikenakan GST. Keempat, perkhidmatan disediakan oleh kerajaan seperti pengeluaran pasport, lesen, perkhidmatan kesihatan, pembelajaran di sekolah tidak dikenakan GST. Kelima, perkhidmatan pengangkutan di perkhidmatan bas, kereta api, LRT, taksi, feri, bot, tol, lebuh raya, serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan dikecualikan dari GST. Dan keenam, jual beli dan sewaan rumah kediaman, serta perkhidmatan kewangan yang terpilih juga dikecualikan dari GST. Apabila GST dilaksanakan kelak, kerajaan akan memberi pelbagai bantuan sokongan semasa peringkat peralihan seperti berikut. Pertama, bantuan tunai secara one-off sebanyak RM300 kepada penerima isi rumah BRIM. Kedua, kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan 1 hingga 3 mata peratusan untuk semua pembayar cukai bagi menambah pendapatan boleh guna. Dengan pelaksanaan langkah ini, seramai 300,000 orang yang kini membayar cukai pendapatan tidak lagi perlu membayar cukai. Dan ketiga, struktur cukai pendapatan individu akan disusun semula bagi memastikan struktur cukai lebih progresif. Pendapatan bercukai pada kadar maksimum dinaikkan daripada melebihi RM100,000 kepada melebihi RM400,000. Kadar cukai maksimum kini 26% boleh dikurangkan kepada 24,5% dan 25%. Langkah-langkah tersebut akan berkuasa mulai tahun 2015. Dalam aspek ini, supaya syarikat perniagaan dapat melaksanakan GST dengan lancar, kerajaan mencadangkan pakej tambahan seperti berikut. Pertama, kadar cukai pendapatan syarikat dikurangkan 1 mata peratusan daripada 25% kepada 24%. Manakala kadar cukai pendapatan syarikat kecil dan sederhana dikurangkan 1 mata peratusan daripada 20% kepada 19%. Langkah ini berkuat kuasa mulai tahun tafsiran 2016. Kedua, kadar cukai pendapatan koperasi dikurangkan 1 hingga 2 mata peratus mulai tahun tafsiran 2015. Ketiga, yuran kesetiausahaan dan pemfailan cukai dibenarkan potongan cukai mulai tahun tafsiran 2015. Keempat, kos pembelian, peralatan dan perisian ICT diberi lanjutan, elon modal dipercepatkan sehingga tahun tafsiran 2016. Kelima, perbelanjaan latihan, perkawanan dan ICT berkaitan GST bagi tahun tafsiran 2014 dan 2015 diberi potongan cukai tambahan. Dan keenam, geran latihan sebanyak RM100 juta kepada peniaga yang menghantar kaki tangan untuk menjalani latihan GST bagi tahun 2013 dan 2014. Di samping itu, bantuan kewangan sejumlah RM150 juta disediakan kepada PKS bagi pembelian perisian perkawanan bagi tahun 2014 dan 2015. Sebagai panduan kepada pengguna, kerajaan akan menerbitkan risalah harga barang dan perkhidmatan yang boleh digunakan untuk membuat perbandingan harga serta akan meningkatkan usaha penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Di samping itu, bagi memastikan kelancaran pelaksanaan GST, Jawatankuasa Pemantauan GST akan ditubuhkan. Pada masa ini, kerajaan juga telah dan sedang mengadakan taklimat penerangan dan
roadshow GST di seluruh negara. Teras ketiga, mengunggul modal insan. Datuk Yang Di-Pertua, kerajaan akan terus menyediakan pendidikan berkualiti dan latihan berkemahiran tinggi untuk memenuhi permintaan pasaran kerja. Untuk itu, sejumlah 54.6 bilion ringgit atau 21% daripada keseluruhan peruntukan tahun 2014 akan disediakan. Kerajaan juga akan memastikan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mencapai objektif bagi membawa Malaysia ke tahap kategori sepertiga teratas dalam kedudukan pendidikan terbaik di dunia. Untuk terus memartabatkan kecemerlangan pendidikan bermula di peringkat prasekolah hinggalah ke sekolah menengah. Antara program yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, menambah 93 bilangan prasekolah dan meningkatkan program bersepadu prasekolah dengan peruntukan 530 juta ringgit. Kedua, melaksanakan program pemantapan profesion guru, meningkatkan kaedah pengajaran serta kemahiran bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan peruntukan 209 juta ringgit. Ketiga, memperluaskan akses internet di sekolah terutama di kawasan luar bandar dengan peruntukan 168 juta ringgit. Dan keempat, membina 33 sekolah baru dan menaik taraf sekolah termasuk sekolah-sekolah usang dengan peruntukan sebanyak 831 juta ringgit. Kerajaan juga mencadangkan tambahan 450 juta ringgit di bawah tabung khas pembinaan, penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah, khususnya bagi keperluan mendesak untuk baik pulih bangunan sekolah, menyelenggara, membeli peralatan dan membina blok tambahan. Daripada jumlah tersebut, 100 juta ringgit diperuntukkan kepada sekolah kebangsaan, 50 juta ringgit pada sekolah jenis kebangsaan Cina, 50 juta ringgit bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, 50 juta ringgit untuk sekolah mubalik, 50 juta ringgit disalurkan untuk sekolah berasrama penuh, 50 juta ringgit kepada maktab rendah sains Mara, 50 juta ringgit sekolah agama bantuan kerajaan, manakala 50 juta ringgit untuk sekolah agama rakyat. Kerajaan turut memberi fokus bagi memperkasakan Institut Pengajian Tinggi Awam dan swasta ke arah melahirkan graduan yang berkualiti dan memenuhi permintaan pasaran kerja. Antaranya meningkatkan status universiti bertaraf penyelidikan, menyediakan 600 juta ringgit sebagai geran penyelidikan di Institut Pengajian Tinggi Awam dan meneruskan program My Brain 15. Di samping itu, kerajaan akan menubuhkan pusat sitasi Malaysia bagi meningkatkan hasil penibatan ilmiah tempatan dan membantu penyelidik menerbitkan artikel dalam jurnal antarabangsa yang terkemuka. Kerajaan juga bersetuju meneruskan bantuan persekolahan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah sebanyak RM100 yang dapat memanfaatkan kira-kira 54 juta pelajar. Selain itu, program voucher buku Satu Malaysia akan diteruskan dengan nilai sebanyak RM250 juta pada siap pelajar pra-universiti dan IPT untuk mengurangkan kos pembelian buku dan bahan pengajian. Langkah ini jangka dapat memanfaatkan seramai 1.3 juta pelajar. Bagi meningkatkan kualiti latihan dan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, kerajaan mencadangkan kursus CJ Kemahiran Malaysia tahap 1 hingga 3 dilaksanakan secara single tier selama setahun 6 bulan serta menaik taraf dan menyelenggara bangunan dan peralatan di Institut Latihan JTM dengan peruntukan RM178 juta. Di samping itu, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan menyediakan dana pinjaman latihan kemahiran berjumlah RM330 juta yang bertujuan menyediakan pinjaman kepada belia lepasan SPM untuk mengikuti kursus latihan kemahiran. Selain itu, sejumlah RM200 juta diperuntukkan untuk menaik taraf dan melaksanakan pendekatan 2 shift di Institut Kemahiran Belia Negara atau IKBN. Sebagai tambahan, sejumlah RM400 juta akan disediakan di bawah tabung kumpulan wang pembangunan sumber manusia untuk memberikan peluang kepada pekerja mengikuti program upskilling dan reskilling. Peruntukan ini boleh juga dimanfaatkan oleh syarikat tersebut untuk melatih para apprentice dan bakal pekerja. Bagi memastikan pekerja dapat mengimbangi kerjaya dan komitmen keluarga,
dicadangkan majikan melaksanakan flexible work arrangements yang memberi kelonggaran tempoh, tempat dan waktu berada di tempat kerja. Untuk tujuan ini, kerajaan mencadangkan perbelanjaan latihan dan fee konsultansi yang ditanggung oleh majikan dalam melaksanakan skim ini diberi potongan cukai tambahan. Teras keempat, mempergiat pembangunan bandar dan luar bandar. Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOS merupakan langkah bersepadu kerajaan merangka dasar dan inisiatif melalui perkongsian pintar antara kementerian dan agensi. Sehingga kini 56 inisiatif NBOS telah dilaksanakan dengan pendekatan penjimatan kos, pelaksanaan yang pantas serta program berimpak tinggi. Pada tahun 2014, peruntukan 278 juta ringgit disediakan untuk melaksanakan program meliputi pertama, memperluas pusat transformasi bandar di 4 buah negeri iaitu di Sarawak, Johor, Terengganu dan Perlis. Kedua, menambah 3 pusat transformasi luar bandar di Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan. Dan ketiga, melaksanakan pusat transformasi komuniti bergerak atau Mobile CTC dengan menambah bilangan bas serta van yang diubah suai. Kerajaan komited untuk memastikan perkhidmatan pengangkutan awam lebih cekap serta menjimatkan masa dan kos perjalanan. Sehubungan itu, langkah diambil termasuk membina landasan berkembar Ipoh Padang Besar, menaik taraf rel dan landasan, menyediakan kemudahan park and ride dengan izin di stesen LRT, KTM komuter dan ERL, memperkenalkan sistem perkhidmatan teksi berpusat, membina hentian akhir bandar dan menaik taraf hentian bas serta membaik pulih train Electric Multiple Unit EMU. Kerajaan juga memperuntukkan sebanyak 130 juta ringgit bagi subsidi pengangkutan udara luar bandar, terutama bagi penduduk pendalaman Sabah dan Sarawak. Selain itu, kerajaan akan meneruskan penyaluran subsidi perkhidmatan kereta api di laluan wilayah timur yang dapat memanfaatkan selama 600,000 pengguna di Pahang dan Kelantan dengan peruntukan 52.9 juta ringgit. Bagi meningkatkan koordinasi dan kesejahteraan komuniti, khususnya di bandar, kerajaan mencadangkan penubuhan jawatankuasa perwakilan penduduk di 24 zon JPP di setiap pihak berkuasa tempatan. Selain itu, bagi meningkatkan kadar liputan perbekalan air kepada 100% terutama di kawasan bandar, kerajaan akan membina dan menaik taraf empangan serta loji rawatan air terawat dengan peruntukan 1.2 bilion ringgit. Datuk Yang Dipertua, untuk memperkukuh dan menambah baik infrastruktur asas serta meningkatkan taraf hidup rakyat di luar bandar, sebanyak 4.1 bilion ringgit akan disediakan. Antaranya membaik pulih dan menaik taraf jalan luar bandar, menyedia bekalan air bersih dan membina tangki air terutama di Sarawak, menyediakan bekalan tenaga elektrik 24 jam kepada lebih 16,000 rumah di seluruh negara, membina dan membaik pulih rumah rakyat miskin serta menggalakkan penyertaan penduduk luar bandar dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Selain itu, sejumlah 109 juta ringgit akan disediakan bagi program pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta kemudahan infrastruktur bagi masyarakat orang asli. Kerajaan juga akan meneruskan projek rancangan tebatan banjir, antaranya di Sungai Muda Kedah, Lembangan Sungai Muar, Johor, Sungai Punus, Kuala Lumpur dan Bandar Pekan Pahang, serta kerja-kerja mengorek dan mendalam di kuala-kuala sungai. Di samping itu, kerajaan akan memperuntukkan 50 juta ringgit bagi kerja pengukuran tanah dan pengesahan hak pemilikan tanah adat, terutamanya bagi Bumi Putera Sabah dan Sarawak yang menghadapi kesukaran dalam proses pemilikan tanah adat. Teras kelima, mensejahtera kehidupan rakyat. Datuk Yang Dipertua, kemakmuran negara tidak bergantung semata-mata kepada kemajuan ekonomi. Malah ianya perlu mengambil kira tahap kualiti hidup dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Indeks Kesejahteraan Malaysia atau Malaysian Wellbeing Index
atau MWI 2012 telah dibangunkan. Indeks MWI ini menilai dimensi sosioekonomi rakyat, antaranya dari aspek pendapatan dan pengagihan, pendidikan, kesihatan, perumahan, alam sekitar, persekitaran kerja, keselamatan dan tadbir urus. Kerajaan sedia memberi keutamaan terhadap keselamatan dan kerajaan sentiasa memberi keutamaan terhadap keselamatan dan ketenteraman awam. Untuk itu sejumlah 88 bilion ringgit diperuntukkan kepada Polis Diraja Malaysia dan 13.2 bilion ringgit kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam usaha mengurangkan kadar jenayah serta meningkatkan kesiapsiagaan anggota tentera. Peruntukan ini antaranya meliputi membina dan menaik taraf ibu pejabat polis, kem tentera dan kuartus anggota, membeli peralatan dan kelengkapan termasuk senjata api, CCTV, kenderaan forensik, pesawat kargo serta peralatan ketenteraan. Selain itu, kerajaan bersetuju menambah 200 buah motosikal bagi kegunaan unit rondaan bermotosikal PDRM. Kerajaan juga akan memperuntukkan 75 juta ringgit bagi kos operasi kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM pada tahun 2014. Bagi memperkukuhkan pembangunan teknologi hijau negara, kerajaan akan memberi galakan allowance cukai pelaburan ke atas pembelian peralatan teknologi hijau dan pengecualian cukai pendapatan ke atas penggunaan perkhidmatan serta sistem teknologi hijau. Di samping itu, Yayasan Hijau Malaysia akan ditubuhkan. Ia akan berperanan dalam mempromosi dan meningkatkan penyertaan badan korporat, masyarakat dan awam terhadap teknologi hijau. Bagi terus meningkatkan kecekapan dan penjimatan penggunaan tenaga elektrik, kerajaan akan melaksanakan audit tenaga dan memasang retrofit di bangunan-bangunan kementerian. Selain itu, dicadangkan pemasangan solar panel di bumbung bangunan-bangunan kementerian serta menggantikan lampu sedia ada kepada LED secara berperingkat. Kerajaan akan terus menyediakan perkhidmatan kesihatan dan perubatan terbaik serta berkualiti kepada rakyat. Untuk itu, sebanyak 22.1 bilion ringgit akan diperuntukkan bagi sektor kesihatan yang merangkumi belanja mengurus dan pembangunan. Antaranya, membina dan menaik taraf hospital dan klinik kerajaan, membeli bekalan ubat dan peralatan serta menambah 50 buah klinik satu Malaysia pada tahun 2014. Selain itu, kerajaan akan menambah seramai 6,800 jurawat serta memperluaskan perkhidmatan kardiotorasik di hospital terpilih dan pemberian kit rawatan continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD secara percuma bagi membantu pesakit kegagalan buah pinggang tahap akhir menjalani rawatan. Datuk Yang di-Pertua, bagi meneruskan program pembangunan wanita dan institusi kekeluargaan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat diperuntukkan sebanyak 2.2 bilion ringgit. Antara program yang akan dilaksanakan termasuk program pengarah wanita, program keusahawanan Purple DNA seperti Purple Licious, penubuhan Akademi Inovasi Wanita di bawah naungan Institut Tabiran Awam Negara dan menambah 23 pusat aktiviti warga emas akan dilaksanakan. Kerajaan juga akan menaikkan kadar wang saku kanak-kanak di institusi Jabatan Kebajikan Malaysia daripada RM150 kepada RM3 sehari bagi kanak-kanak yang bersekolah dan kenaikan daripada 50 sen pada RM1 sehari bagi kanak-kanak tidak bersekolah. Di samping itu, kadar wang saku warga emas juga akan dinaikkan daripada RM10 ke RM10 sebulan untuk menampung keperluan belanja harian penghuni JKM. Bagi meringankan kos yuran taska, kerajaan akan menaikkan kelayakan pendapatan isi rumah bulanan penjawat awam daripada RM3,000 pada RM5,000 untuk mendapat subsidi yuran taska sektor awam berjumlah RM180 sebulan. Di samping itu, kerajaan mencadangkan pemberian bantuan yuran taska sebanyak RM250 sebulan kepada ibu bapa berpendapatan per kapita bulanan tidak melebihi RM900. Sebagai tambahan, kerajaan mencadangkan pemberian percuma alat bantuan sokongan prostesis luaran payudara dan coli khas kepada pesakit kanser payudara. Kerajaan juga akan menambah 4 buah bas khas
untuk pelaksanaan pusat keluarga bergerak bagi memberi khidmat nasihat berkaitan kekeluargaan, penjagaan makanan dan pemeriksaan kesihatan. Kerajaan komited terus memperkasa penyertaan Bumiputera dalam pembangunan ekonomi negara dan menjadikan agenda Bumiputera sebagai agenda nasional. Antaranya melalui program peningkatan kemahiran kepada belia, program peneraju profesional, skim usahawan pemulaan Bumiputera atau SUPERB, serta meningkatkan bilangan pengambilan pelajar UiTM kepada 250,000 menjelang 2020. Di samping itu, pegangan equity dan pemilikan hartanah Bumiputera akan ditingkatkan melalui skim Jejak Jaya Bumiputera, skim amanah saham Bumiputera 2 dan pengukuhan institusi hartanah Bumiputera. Untuk meningkatkan pemilikan equity Bumiputera, SME Bank akan menubuhkan dana equity Bumiputera atau Equibumi sebanyak RM300 juta bagi menyediakan peruntukan pinjaman kepada syarikat Bumiputera yang berwibawa untuk mengambil alih syarikat tersenarai atau syarikat yang berpotensi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. SMB Bank juga memperuntukkan dana RM200 juta bagi kemudahan pinjaman untuk program pembangunan semula Tanah Rizab Melayu di kawasan-kawasan strategik di bandar. Bagi meningkatkan pengukuhan program pembangunan vendor, kerajaan mencadangkan perbelanjaan operasi yang ditangguh oleh syarikat Anchor, terutama syarikat berkaitan kerana diberi potongan cukai 2 kali. Seterusnya, bagi meningkatkan peluang perniagaan dan pembiayaan kepada entrepreneur PKS, kemudahan pembiayaan pinjaman mudah turut disediakan. Antara kemudahan pembiayaan termasuk dana amanah ikhtiar Malaysia sebanyak RM300 juta dan dana sebanyak RM700 juta di bawah tekun. Bagi membantu golongan orang kelainan upaya, kerajaan akan memperuntukkan sejumlah RM441 juta bagi pembangunan pembelian alatan dan kebajikan kepada golongan ini. Kerajaan juga bersetuju untuk meneruskan bantuan keuangan kepada golongan karyawan yang mendaftar sebanyak RM6 juta bagi membantu pengurusan pentadbiran dan pengendalian persatuan-persatuan yang mendaftar. Bagi pembangunan masyarakat India, kerajaan bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak RM100 juta untuk meningkatkan pencapaian pelajaran dan latihan kemahiran. Ini termasuk RM28 juta bagi program pendidikan awal melibatkan 176 prasekolah Tamil dan program iSinar. Di samping itu, dana sebanyak RM50 juta disediakan untuk skim pembiayaan usahawan muda India atau SPUMI di bawah tekun, manakala usahawan India juga boleh memohon pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia. Datuk Yang Dipertua, kerajaan sentiasa melaksanakan langkah bagi meningkatkan kemampuan rakyat membeli rumah dan memastikan harga rumah stabil serta mengekang aktiviti spekulasi yang keterlaluan. Antara langkah akan dilaksanakan termasuk mengkaji semula cukai keuntungan harta tanah atau RPJT bagi hartanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan sehingga 3 tahun. Kadar RPJT dinaikkan kepada 30%, manakala pelupusan dalam tempoh 4 dan 5 tahun kadarnya dinaikkan kepada 20% dan 15%. Bagi warga negara, pelupusan dibuat dalam tahun ke-6 dan berikutnya tidak dikenakan RPJT, manakala bagi syarikat RPJT dikenakan 5%. Bagi bukan warga negara pula, RPJT dikenakan pada kadar 30% bagi tempoh pegangan sehingga 5 tahun dan pelupusan dalam tahun ke-6 dan berikutnya RPJT dikenakan 5%. Kedua, meningkatkan harga minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing daripada RM500,000 kepada RM1 juta. Ketiga, meningkatkan ketulusan harga jualan hartanah di mana pemaju hartanah perlu mempamerkan secara terperinci harga jualan termasuk semua manfaat dan insentif yang ditawarkan kepada pembeli. Dan keempat, melarang pemaju perumahan melaksanakan projek yang berciri Developer Interest Bearing Scheme atau DIBS bagi mengelakkan pemaju memasukkan tanggungan kadar faedah pinjaman pembeli semasa tempoh pembinaan di dalam harga rumah. Bagi meningkatkan akses pemilikan rumah pada harga berpatutan, dianggarkan sebanyak 223,000 unit
rumah baharu akan dibina oleh kerajaan dan sektor swasta pada tahun 2014. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 578 juta ringgit kepada Jabatan Perumahan Negara bagi melaksanakan program perumahan rakyat yang melibatkan pembinaan 16,473 unit rumah. Prima pula akan menyediakan 80,000 unit rumah, manakala SPMB akan membina 26,122 unit rumah. Kerajaan juga akan memperkenalkan skim perumahan mampu milik swasta atau My Home sebagai satu langkah untuk menggalakkan sektor swasta membina lebih banyak rumah kos rendah dan sederhana. Skim ini menawarkan subsidi RM30,000 seunit kepada pemaju perumahan. Di samping itu, sejumlah RM100 juta akan disediakan kepada tabung penyelenggaraan Satu Malaysia. Kerajaan juga akan menubuhkan Majlis Perumahan Negara untuk merangka strategi dan pelan tindakan secara menyeluruh, menyelaras aspek perundangan dan mekanisme harga hartanah serta memastikan penyediaan rumah dengan lebih cekap dan cepat. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM331 juta bagi meneruskan program penyelaragam harga dan pemberian subsidi termasuk kos pengangkutan terutamanya di Sabah dan Sarawak. Di samping itu, sebanyak 60 buah kedai rakyat Satu Malaysia akan dibuka dengan peruntukan RM30 juta. Bagi membantu golongan berpendapatan sederhana, kerajaan mencadang kepelepasan cukai khas RM2,000 ke atas pendapatan diperolehi dalam tahun 2013 bagi yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan. Langkah ini akan memberi penyimatan bayaran cukai sebanyak RM480. Datuk Yang Ketua, selanjutnya dalam usaha untuk terus meringankan beban hidup rakyat bersesuaian dengan pelaksanaan subsidi bersasar, program bantuan rakyat Satu Malaysia atau BRIM kepada isi rumah dan individu bujang akan ditambah baik. Pemberian BRIM kepada isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 dan ke bawah akan ditingkatkan nilai bantuannya daripada RM500 kepada RM650, manakala bagi individu bujang 20 tahun ke atas berpendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, nilai BRIM akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300. Di samping itu, kerajaan mencadangkan caruman insurans takaful berkelompok rakyat Satu Malaysia atau iBRIM bernilai RM50 diberi kepada semua penerima isi rumah BRIM. Langkah ini diharap dapat memberi perlindungan maksimum sehingga RM30,000 kepada penerima BRIM sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Sebagai tambahan, buat pertama kalinya juga, BRIM akan diperluaskan kepada isi rumah yang berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000 dengan nilai bantuan sebanyak RM450 yang turut menipati caruman iBRIM. Datuk Yang Ketua, saya juga ingin mengumumkan proses pendaftaran dan kemaskini data maklumat BRIM 2014 akan bermula pada 16 Disember 2013 sehingga 31 Januari 2014. Pemohon perlu mendaftar secara online di laman web LHDN atau menggunakan borang disediakan dan proses bayaran dijangka bermula pada awal Februari 2014. Kepada penjawat awam yang telah memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat, kerajaan bersetuju memberi bonus sebanyak setengah bulan gaji dengan bayaran minimum RM500. Bayaran bonus dan bantuan khas kewangan ini akan dibayar pada awal bulan Januari 2014. Manakala bagi menghargai jasa golongan pesara, kerajaan akan memberi bayaran khas kewangan sebanyak RM250. Datuk Yang Ketua, sesungguhnya bajet 2014 merupakan siri-siri bajet yang digubal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus berkembang kukuh dan mengurangkan defisit fiskal negara dengan matlamat keseluruhan menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Ia juga adalah langkah serta janji kerajaan dalam mengekalkan kemakmuran negara dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kerajaan tidak akan sekali-kali mengabaikan tanggungjawab yang telah diamanahkan untuk memberi perkhidmatan terbaik dan kualiti kepada rakyat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan sokongan rakyat, kita akan menyaksikan negara tercinta ini terus membangun serta dilembahi nikmat perpaduan keharmonian. Paling utama, kita mahu membina masa hadapan dengan lebih gemilang dan memastikan Malaysia terus membangun standing dengan negara maju, insya-Allah. Datuk Yang Ketua, saya mohon mencadangkan.
kasih Mak Menteri. Ada sesiapa yang menyokong? Untuk yang ketua, saya mohon menyokong. Kasih Mak Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, masalah di hadapan majlis ialah bahawa rang undang-undang bernama suatu akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2014 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang dan terbuka untuk dibahas. Yang berhormat sekalian, sebelum saya membuka ruang untuk yang berhormat membahaskan rang undang-undang ini, seperti biasa saya ingin memohon kerjasama, meminta kerjasama yang berhormat supaya mana-mana yang berhormat yang ingin turut serta membahaskan rang undang-undang ini supaya menghantar nama kepada saya sekarang. Ya. Kita cuma ada 4 hari untuk membahaskan rang undang-undang ini, iaitu hari ini hingga 12 hari bulan. Dan selepas itu Menteri akan menjawab. Setakat ini saya cuma ada 6 orang yang berhormat yang telah menghantar nama, iaitu yang berhormat Syed Hussein Ali, yang berhormat Datuk Abdul Rahim Rahman, yang berhormat Datuk Syed Ibrahim, yang berhormat Dr. Arifin Omar, yang berhormat Tuan Haji Zaitun, dan yang berhormat Tuan Haji Ahmad Yusof. Ya, syabas yang berhormat. Yang berhormat sudah bersedia. Yang lain tu tolonglah beri kerjasama supaya senang kita mengatur masa dalam tempoh 4 hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin persilakan yang berhormat Syed Hussein Ali, silakan Mak. Terima kasih Yang Dipertua. Sebelum saya membahaskan belanjawan 2011-2014 ini, izinkan saya memulakan ucapan dengan merakamkan satu perkara yang saya anggap penting. Pada 26 hari bulan April 2010, seorang senator dari Perlis bernama Ahmad bin Hussein telah menuduh saya menerima bayaran daripada Anwar Ibrahim untuk menutup Parti Rakyat Malaysia yang saya pimpin waktu itu dan bercantum dengan Parti Keadilan Nasional. Sambil mengibar-ibarkan keratan daripada utusan Malaysia, beliau berkata, dalam utusan Malaysia tulis RM500,000. Syed Hussein dicabar laporan polis. Anwar Ibrahim beli Syed Hussein dengan RM500,000. Murah sangat. Kurang-kurang RM500 juta atau bilion. RM500,000 harga Syed Hussein. Itu petikan daripada ucapan beliau. Saya tidak menjawab tuduhan bekas senator itu sebab telah mengemukakan saman terhadap utusan Malaysia. Saya ingin memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pada 24 Oktober 2013, utusan Malaysia telah meminta maaf kepada saya dalam Mahkamah Sivil 7 serta berjanji membayar pampasan. Akhbar itu telah menerbitkan permintaan maaf dan sudah pun membayar pampasan. Saya ingin merakamkan ini di sini supaya hakikat saya tidak menjawabnya pada waktu itu tidak akan ditafsirkan bahawa fitnah ini adalah bukan fitnah. Baikkan, teruskan. Terima kasih. Sekarang benarkan saya memulakan perbahasan. Silakan. Bajet yang telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan yang amat berhormat, Menteri Keuangan. Boleh segi laluan. Boleh. Saya nak mula. Mula Dia tapi terpulang saya kepada mau tanya umat. Keluarnya ruang yang umat. satu hal Kak. Boleh. Saya telah lebih senang. Boleh Kak? Boleh. Dia tak mengizinkan umat. Satu, Ini ruang satu. dia. Tidak. Bukan panjang. Sikit. Tidak. Boleh. 1 minit. Duduk umat. Dia tak Half minute. mengizinkan. Tak boleh. Boleh. Yang Dipertua, Umat duduk umat. izinkan saya meneruskan. Bajet 2014 ini telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri. Saya tidak menggunakan perkataan bajet dan lebih senang dengan perkataan belanjawan, dan saya akan terus menggunakan belanjawan. Mengikut belanjawan ini, jumlah peruntukan bagi 2014 ialah
RM264 bilion. Peruntukan bagi pengurusan ialah 217.7 bilion. Manakala peruntukan bagi pembangunan pula sebanyak RM46.5 bilion. Nisbah peruntukan bagi pembangunan ialah kira-kira 17.6% saja daripada keseluruhan peruntukan. Boleh dikatakan sejak PM sekarang berkuasa, pada umumnya kadar peruntukan bagi pengurusan semakin meningkat, manakala kadar peruntukan bagi pembangunan pula semakin menurun. Bagi saya ini keadaan yang kurang baik. Di bawah peruntukan mengurus, bahagian terbesar ialah untuk emolument, iaitu sejumlah 36.6 bilion. Jikalau mengikut pengalaman beberapa tahun yang lalu sehingga sekarang, jumlah untuk emolument ini pasti akan bertambah lebih besar lagi setiap kali dikemuka dan diluluskan bekalan tambahan. Di bawah peruntukan pembangunan pula, jumlah terbesar iaitu 29 juta bilion disediakan untuk ekonomi. Memang sesuailah kita memberikan tekanan berat kepada ekonomi. Sebanyak 10.5 bilion pula ialah untuk sektor sosial, termasuk pendidikan, latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat. Saya menganggap bahawa peruntukan sosial ini agak kecil. Tahun lalu, kalau tidak salah, peruntukan bagi pendidikan telah dikurangkan. Ini tidak sewajarnya berlaku. Kali ini peruntukan bagi kesihatan hanya 4 bilion di bawah pembangunan. Ramai berpendapat bahawa jumlah ini lebih rendah daripada sepatutnya dan harus dinaikkan sekurang-kurangnya kepada 6 bilion. Satu perkara yang sangat penting di sini ialah tentang defisit ataupun kurangan belanjawan. Sebagaimana yang telah diulang sebut, selama kira-kira 15 tahun belanjawan negara ini menunjukkan kurangan atau defisit yang berterusan. Kalau tidak salah saya, hanya semasa Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan, belanjawan memperlihatkan surplus atau lebihan. Menteri Kewangan sekarang meramalkan kurangan bagi 2014 akan turun kepada 3.5% daripada 4% pada tahun 2013. Saya kurang percaya matlamat kurangan 3.5% ini akan dapat dicapai. Ini ialah kerana memandangkan pengalaman yang berlaku tiap-tiap tahun yang lalu dengan bekalan tambahan, sudah pasti kadaran kurangan akan bertambah semula apabila bekalan tambahan dikemukakan kelak. Ada beberapa faktor yang boleh mengakibatkan kadar kurangan yang tinggi. Pertama, amalan korupsi. Contoh yang jelas ialah penambahan harga barang-barang pembelian oleh pelbagai jabatan dan kementerian dengan berlipat kali ganda harganya. Ini telah dilaporkan oleh Auditor General. Kedua, pembaziran perbelanjaan. Contoh yang mencolok mata ialah puluhan bahkan ratus juta ringgit yang dibelanjakan oleh pemimpin negara untuk keluar negara dan belanja yang banyak pula oleh isterinya baru-baru ini untuk ke Qatar. Apabila membicarakan belanjawan yang dipertua, seharusnya dua soalan timbul. Belanjawan untuk apa? Dan untuk siapa? Menteri Kewangan menegaskan bahawa tujuan, dan saya petik, bajet 2014 digubal ialah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi terus berkembang kukuh dan mengurangkan defisit fiskal negara. Berikutnya, ekonomi negara diunjur berkembang lebih kukuh dari 4.5 hingga 5% seperti yang disebutkan oleh Menteri tadi.
Selanjutnya, saya petik, pendapatan per kapita negara pada tahun 2014 disangka akan mencecah RM34,126 berbanding dengan RM24,876 pada tahun 2009. Sasaran bagi tahun 2020 ialah RM46,500 atau $15,000 Amerika. Ini menjawab soalan pertama tadi, iaitu belanjawan untuk apa? Perkara ini jelas nampaknya diterangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Akan tetapi, untuk siapakah belanjawan itu? Seharusnya difahamkan bahawa seharusnya faedah daripada belanjawan sebagaimana juga faedah daripada pembangunan hendaklah dinikmati oleh golongan miskin yang berpendapatan rendah dan yang berpendapatan rendah dalam masyarakat, dan bukannya segelintir kroni dan keluarga pemimpin yang kaya. Kerajaan telah mewawarkan ia mengutamakan rakyat. Malangnya, ini lebih indah kata daripada rupa. Namun demikian, saya mengakui bahawa banyak juga yang telah dilakukan untuk membantu golongan miskin dan bawahan ini, tetapi apa yang hendak saya tegaskan ialah pada pandangan saya masih belum mencukupi. Ada dua jenis kemiskinan, iaitu kemiskinan mutlak atau absolute poverty dan kemiskinan perbandingan atau comparative poverty. Mengikut kemiskinan mutlak, mereka yang dianggap miskin adalah mempunyai pendapatan di bawah paras garis kemiskinan. Manakala kemiskinan perbandingan pula berkaitan dengan jurang perbezaan kaya miskin. Di Malaysia, terdapat garis kemiskinan yang berbeza. Pada tahun 2009, garis kemiskinan bagi Semenanjung, Sarawak dan Sabah ialah masing-masing RM763, RM912 dan RM1,048. Mengikut garis ini, didapati jumlah yang miskin bagi seluruh negara ialah 3%. Di luar bandar 8% dan di bandar pula 1.7%. Yang paling miskin ataupun miskin tegar ialah 0.7%. Sebenarnya kadar kemiskinan yang kecil ini disebabkan oleh garis kemiskinan yang rendah. Garis kemiskinan yang ada sekarang ini tidak sesuai dengan peringkat pendapatan dan harga barang yang wujud sekarang. Banyak pihak menggesa supaya ia dikaji semula dan ditentukan garis kemiskinan yang baru. Bahkan ada yang mencadangkan garis yang baru hendaklah dalam lingkungan RM1,500. Saya setuju dengan pandangan ini. Seandainya garis kemiskinan yang baru ditentukan pada paras 1,500, sudah tentulah kadar atau peratus kemiskinan akan lebih tinggi. Umpamanya, jika kita ambil Selangor, pada garis kemiskinan 763 yang ada sekarang ini, kadar kemiskinan cuma 0.7%. Akan tetapi, jikalau garis kemiskinan dinaikkan 1,000 ke 1,500, sebanyak 30% jatuh di bawah garis kemiskinan. Berartilah di sini, kalau kita nak sembunyikan kemiskinan, kita boleh turunkan parasnya. Tapi yang jelas ialah, kalau di bandar, bahkan kadang-kadang di kampung pun, dengan 1,500, kita tak boleh mencukupi hidup dengan yang baik. Kemiskinan sering berlaku akibat pengumpulan harta oleh sebilangan kecil yang bertambah kaya. Jurang di antara kaya miskin menunjukkan kemiskinan perbandingan. Ia sering diukur dengan apa yang disebut sebagai Gini coefficient. Pada tahun 2009, Gini coefficient bagi Malaysia ialah 0.46%. Ini lebih tinggi daripada Filipina, iaitu 0.44, Thailand 0.42, Vietnam 0.37 dan Indonesia juga 0.37. Artinya, jurang pendapatan Malaysia di antara yang kaya dengan yang miskin atau yang berpendapatan tinggi dan rendah dibandingkan dengan negara lain adalah lebih teruk. Berpaling kepada pekerja-pekerja di Malaysia, kita dapati mereka mengambil
hanya 28% daripada jumlah pendapatan nasional. Bakinya iaitu 70% umumnya merupakan untung yang diambil oleh pemodal atau pengusaha. Secara perbandingan, pekerja Singapura, Korea dan Jepun masing-masing mengambil pulang untung yang lebih, iaitu pekerja, iaitu 45%, 46% dan 50%. Ini menunjukkan bahawa kadar pendapatan pekerja di Malaysia lebih rendah daripada Singapura, Korea dan Jepun. Sepatutnya ini tidak perlu berlaku kerana kita adalah sebuah negara yang kaya. Tapi malangnya negara yang kaya, rakyat miskin. Dalam negara ini, antara golongan yang termiskin dan berpendapatan rendah ialah penduduk orang asal di Sabah Sarawak dan juga orang asli di Semenanjung, petani-petani desa dan juga pekerja-pekerja ladang. Mereka ketiadaan ataupun kekurangan kemudahan sosial seperti sekolah dan hospital yang dekat. Di Sabah dan Sarawak khususnya, ramai anak-anak mereka yang terpaksa berjalan kaki, kadang-kadang berkaki ayam, berbatu-batu, dan terpaksa ada kalanya mengharung lecak dan becak untuk pergi ke sekolah di awal pagi. Memang benar ada peruntukan 4.1 bilion bagi, saya petik, pelbagai program pembangunan luar bandar untuk infrastruktur asas seperti membaik pulih serta menaik taraf jalan, bekalan air bersih dan terawat, bekalan tenaga elektrik, membaik pulih atau membina rumah orang miskin, menggalak penyertaan dalam bidang keusahawanan dan membangun ekonomi serta peningkatan taraf hidup masyarakat orang asli. Selain itu, ada juga peruntukan sebanyak 6 bilion yang disediakan untuk pertanian. Kita memang perlu mengeluarkan banyak hasil pertanian tempatan kerana kita mengimport banyak barang pertanian dari luar negara, termasuk beras. Akan tetapi, pertanian nampaknya yang hendak dihasilkan ialah yang berdaya komersial. Ia mungkin dijalankan secara kapitalistik dan tidak banyak membantu pengeluar pertanian yang kecil. Jumlah 10 bilion daripada kedua-dua perkara yang saya sebut tadi untuk pembangunan luar bandar dan pertanian, saya anggap terlalu kecil. Hanya kira-kira separuh daripada subsidi yang diberikan kepada segelintir korporat untuk IPP elektrik. Sepatutnya peruntukan ini jauh lebih besar lagi. Mungkin sampai 10 kali ganda. Peruntukan tambahan itu perlu dibelanjakan antara lain untuk item seperti berikut. Pertama, berikan peruntukan atau subsidi kepada mereka dalam golongan kemiskinan tegar, khususnya dari kalangan orang tua dan ibu tunggal yang mempunyai tanggungan ramai, untuk menaikkan pendapatan mereka ke atas paras kemiskinan. Kedua, memperuntuk kepada mereka yang dari kalangan golongan miskin yang masih boleh bekerja dengan sama ada beri tanah, modal dan latihan ataupun kombinasi semuanya, supaya mereka boleh berusaha sendiri secara berdikari. Ketiga, berikan peruntukan belanjawan yang lebih banyak dengan bertumpu kepada kawasan mundur dan masyarakat miskin untuk membina sekolah dan pusat perubatan yang berdekatan dengan mereka. Dan pastikan tidak ada bayaran dikenakan untuk khidmat pendidikan dan perubatan. Ya, Muhammad, masa kita tepat pukul 1, mungkin yang Muhammad boleh sambung tengah hari nanti, sebelah petang. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad.